Okey, Assalamualaikum. Mana semua tak ada, tak apalah. Korang ikut je lah ya. Kalau apa-apa yang ada nanti korang ikut je. Okey, hari ini berkenaan dengan panel Pekeso lawan dengan pakar swasta. Okey, siapa-siapa ada pengalaman yang orang kata apa? Meminta hilang upaya kekal ataupun pencen ilat yang ditolak oleh mentah-mentah oleh panel Pekeso. Saya harap anda semua dengarkan ini ya. Okey. Pertama kali, apa yang saya nak tahu adalah sesiapa di sini pernah kena sakit slip disc ataupun tergelincir cakra di dalam tulang belakangnya, sama ada di cervical, thorax ataupun lumbar. Kebanyakan yang kena adalah di lumbar, seperti orang-orang yang angkat berat, keturunan, ataupun ada jangkitan kuman di situ. Benda yang siapa yang kena slip disc ni buat pertama kali memang akan terasa sakit, kebas-kebas di kaki, seperti ada benda yang mencucuk di pinggangnya untuk kebaskan kaki sebelah. Tengoklah sebelah mana yang dia kena, sama ada kiri atau kanan ataupun kedua-dua belah. Sebabnya selalu yang kena ni adalah di L4, L5 dan L5S1. Okey, seperti saya cerita pengalaman saya pernah membuat pembedahan L4, L5 dan L5S1 seperti mana yang you all nampak. Tahu dulu saya buat operation pada tahun 2005. Pada masa itu di Ipoh ni tiada orang kata apa, kepakaran yang tulus untuk membuat pembedahan slip disc, ataupun di Malaysia sekalipun saya ingat. Sebab saya seorang budak sukan. Jadi untuk memedahnya saya perlu bercakap dengan doktor supaya dapat membuat apa orang kata, pembedahan supaya saya boleh bersukan semula. Tapi pembedahan saya itu berjaya, alhamdulillah. Saya boleh bersukan, boleh mengangkat berat semula, boleh bekerja, tiada efek. Orang kata tulang belakang tu akan kena efek lah. Sebab orang kata selepas operation tulang belakang ni, slip disc ni, kemungkinan untuk sembuh tu susah. Memang susah. Jadi untuk jaganya pun agak susah juga. Sebenarnya dia tidak boleh jatuh semula ataupun kepalangan yang teruk ataupun trauma, kan? Sebab nak menjaga tulang belakang yang dah operate ni bukan senang. Daripada segi pemakanan dia apa semua. Okey, selepas operate tu saya boleh bermain sukan semula, boleh mengangkat benda yang berat, boleh bekerja, tiada gangguan, sehinggalah tahun 2016 satu kejadian yang tak disangka. Semasa nak balik kerja, jatuh terhentak dari motor di bawah parking lot tempat kerja majikan saya. Jadikan terhentak belakang, maknanya kepala, belakang semualah, tengkuk, leher, bahu apa semua. Dan yalah, seperti biasa kalau kita dah accident ni, orang kata hari pertama tu tak ada rasa apa-apa kan, hari kedua, hari ketiga tu baru kita terasa. So bila datang terasa, saya datang ke semput saya semula, tak boleh tidur apa semua sebab sakit. Jadi saya pergi ke pakar melihatnya dan mendapat tahu ada herniated disc di cervical saya. Maknanya disc terkeluar sikit. Dia ada compression di C5, C6 tu. Ada compression C5, C6 tu di sini ya. Lepas tu saya ada kecederaan di bahu sebelah kanan dan juga sakit belakang. Okey. Untuk masa tu saya hanya dapat inject epidural. Doktor menggalakkan saya untuk membuat injection dulu, sebab kesakitan saya tu orang kata membuatkan nafas saya tersangkut-sangkut. Oleh kerana tidak dapat orang kata sakit tu berlanjutan sehingga sebulan lebih tu, macam tu saya tengok bahu kanan saya pula cedera teruk. Maknanya tulang tu dah tersembul keluar kan, maknanya tisu ada yang koyak. So doktor terpaksa membuat operation juga.
Dalam masa yang sama tu kalau tuan-tuan dan puan-puan kena, saya ingat saya rasa boleh pitam kot. Kan, kita dah sakit leher sebelah kiri, lepas tu bahu kanan pula kena operation dan sakit belakang. Masa di warded tu saya dah tak tahu mana ke arah saya nak tidur. Sakitnya memang orang kata apa, yalah, walaupun ada injek steroid epidural tu kat belakang saya, tapi yalah sebanyak 14 injection. Tidak yang orang kata apa, tidak ada yang sakit lah, tidak ada yang boleh mengubatinya lah saya ingat kan. Lepas tu, yalah, saya pun masih bekerja lagi apa semua. Dalam masa yang sama saya tengok cuti saya sikit saya bertambah daripada tahun ke tahun. Okey, bila dah genap 3 tahun banyakan, majikan ni kebanyakannya akan apa ni orang kata, memanggil untuk pergi ke medical board lah. Okey, saya dikategorikan dalam kategori nak ke medical board, tapi saya minta pelan peralihan kerja dia, iaitu berhenti dulu sebelum di medical board kan lah. Okey. Okey, dengan keadaan itu saya rasa terganggu sebab kita dah tak boleh kerja dengan gaji yang tinggi. Okey, tak ada pernah orang bagi gaji yang tinggi itu. Saya rasa dalam majikan saya ni adalah yang terbaik. Saya rasa kan, membantu saya banyak dalam pembedahan saya, lepas tu covering untuk satu keluarga saya kalau ada sakit walaupun di suatu hospital swasta apa semua. Okey, apa yang menjadi persoalan saya sekarang ni adalah bila saya mohon pencen ilat di Pekeso tentang sakit belakang saya ni selepas saya berhenti kerja. Okey, bila saya dah berhenti kerja tu saya mohon pencen ilat, doktor pakar saya semua dah buat uji kaji kepada saya. Dia tidak akan membuat operation lagi sekali di saya tu sebab disk yang dah operate tu dia mengalami apa orang kata gegaran yang kuat sehingga dia terkeluar sikit daripada tulang saya. Okey, tulang saya, so dia telah mengganggu kepada spinal cord saya. Sebab apa, spinal cord tu adalah urat belakang kita yang menggerakkan bahu, kaki apa semualah, yang ada signal ya, spinal cord ni. So bila dah terkena kat situ, narrowing to the spinal cord, saya banyak kerap kali saya banyak sakit kepada bahagian kaki sebelah kanan ni, menjadi kebas, ada kala tegang, tapi yang kuatnya saya kena ni tegang. Bila siapa yang sakit ladies ni, kalau rasa kaki dia kebas, tegang tu, kalau selalulah, itu adalah ladies lah tu kan. Jadi bila saya pergi ke Pekeso, laporan perubatan semua dah ada. Doktor Pekeso boleh kata tiada sakit tu, spinal stenosis ni, di tempat yang dioperate. Okey, bila dia ketua jabatan ortopedik di Hospital Besar Ipoh, Hospital Permaisuri Bainon, tapi masalahnya dia tidak tahu laporan doktor daripada radiologis, iaitu MRI mengatakan ada. Laporan bedah, pakar bedah saya pun mengatakan ada spinal stenosis, tapi doktor ni kata tiada. Saya pun heran juga, dia ni pakar ke tak pakar kan? Sebab komen dia tulis tiada di situ. Mula-mula dia tulis tiada spinal stenosis di rayuan kali pertama. So bila saya gagal di situ untuk ilat, saya pergi untuk kali kedua dan minta laporan yang baru semua daripada doktor apa semua. Lepas tu doktor pun ada menjalankan ujian, tapi diorang ni semua pakar-pakar rayuan, panel-panel Pekeso yang doktor-doktor rayuan, jemaah rayuan ni, diorang tidak membaca laporan kot saya ingat, ataupun diorang hanya berpandukan kepada sakit kita saja. Sebab sakit saya adalah cervical and lumbar spondylosis. Kan spondylosis ni pun dah ke red zone dah juga, nak hampir ke red zone lah kan, dia walaupun dia yellow zone. Apa yang menyebabkan jadi tanya-tanya pula, kali kedua saya pergi ni untuk rayuan, doktor tulis di situ pula tiada kesan langsung spinal stenosis kali kedua. Okey, ini doktor yang sama, ketua jabatan ortopedik SRPB Ipoh. Okey, saya pun heran juga. Jadi saya pergilah ke Mahkamah Rayuan Pekeso. Setelah saya sampai ke Mahkamah Rayuan Pekeso, Mahkamah Pekeso kata dia orang tidak boleh mengganggu keputusan doktor. Okey, bila saya cakap-cakap macam tu, saya kata kalau tak boleh ganggu keputusan doktor, at least orang boleh tegur doktor tu, dia buat keputusan ni berdasarkan apa.
saya menjadi tanda tanya di situ. Sebab apa pakar swasta telah menyatakan saya bahawa saya tidak boleh bekerja, disability terus. Untuk duduk lama tak boleh, untuk diri lama tak boleh, dan untuk jalan lama tak boleh. Okey, memandangkan jadi macam tu, laporan semua telah dibuat, tapi Mahkamah Perkesor kata tidak boleh ganggu keputusan doktor. Saya kata bukan nak ganggu keputusan doktor. Kalau boleh saya nak minta satu keterangan yang orang kata apa? Yang disetujui oleh doktor itu, bahawa dia katakan saya tak ada sakit tu cukup. Kan? Maknanya Perkesor tidak terlibat langsung lah. Bila saya minta itu, diorang kata tidak boleh ganggu apa semua. Saya kata baik, tukar misi dan visi. Perkesor kepada menjaga, daripada menjaga pencarum kepada jaga doktor panel je. Sebab pencarum yang menghadapi masalah, yang sakit tu kita. Sesiapa yang pernah sakit selidis tu dia akan rasa. Yang sakit tu kita. Doktor takkan tahu sakit kita tu macam mana. Diorang cuma tahu nak tahu ini je. Kan? Okay. Sebab disc prolapse ni, tergelincir disc ni memang sukar terjadi kepada orang-orang yang tak aktif. Okay. So bila dah jadi macam tu, saya pergi untuk rayuan kali ketiga. Doktor yang berlainan, bukan ketua jabatan ortopedik tu lagi. Tapi doktor tu kata ada. Mana datang perbezaannya tu? Kalau di sini kita query kan, kalau yang kita nak jadi tanda tanya, yang rayuan pertama, rayuan kedua tu kenapa dia kata tak ada? Apakah kelayakan doktor tu boleh jadi ketua jabatan ortopedik dari Ipoh yang dia mengatakan saya tak ada penyakit tu? Sebab ikutkan yang sakit ni saya ni bukan yang kena dengan ortopedik, ia mengenai kena dengan spine. Itu kalau orang nak tahu. Sebab kat Ipoh ni tak ada pakar spine. So bila jadi macam tu, kita yang kena ni jadi trauma. Mental trauma, life trauma, semua ada. Kan? So saya tak puas hati juga. Sebab setiap kali saya pergi, diorang suruh saya fisio. Dan saya takkan sekali pergi fisio dekat HPB Ipoh, sebab dulu saya pernah kena sekali. Dia tekannya tulang belakang saya tu selepas operation. Seumur hidup lah saya takkan pergi dah ke fisioterapi diorang kan. So saya pergilah ke Yayasan Sultan Azlan Shah, ya, di mana yayasan punya laporan ni pun dipakai juga oleh Perkesor sebenarnya. Tapi saya heran, Yayasan Sultan Azlan Shah ni, dia punya pusat pemulihan ni adalah bekas daripada pengarah Ketua Jabatan Ortopedik dan Pembedahan di HPB Ipoh mengatakan yang memberi keputusan ni semua adalah anak buah dia, tapi anak buah dia yang tidak berhati perut. So saya menjalankan fisiologi kat dia selama 6 hari untuk dia merawat saya dan membuat segalanya lah fisioterapi kepada saya. Jadi apa yang terjadi kat saya adalah ditolak lagi. Jadi saya buktikan sekarang ni, panel Perkesor ni lebih bagus daripada pakar-pakar swasta ke? Kalau HRPB Ipoh bagian ortopedik tu terlalu bagus daripada pakar-pakar yang bedah saya ni, kenapa tahun 2005 dulu saya operation, HRPB Ipoh kata 50-50? Tapi doktor pakar saya kata tidak, 90%, 99%. Di situ jadi tanya-tanya saya satu. Lepas tu saya nak tanya lagi, adakah panel Perkesor ni semua yang jenis orang kata apa, lagi berpengalaman daripada doktor-doktor itu? Doktor yang operate saya ni umur dia dah dekat 70 lebih ataupun 70 macam tu. Dr. Siva, K. Sivanadan, Hospital Fatimah Ipoh. Doktor yang paling lama bahagian slip, bahagian disc belakang, bahagian tulang belakang, ortopedik, segala-galanya dia. Dan dia banyak anak murid. Kan? Tidak takkan dia dapat datuk, tak? Okey. Yang CEO datuk daripada yayasan ni pun bekas daripada Hospital HPB Ipoh dan dilantik oleh Raja Nazrin Shah untuk menjadi yayasan di Allahyarham ayandanya Sultan Azlan Shah di Bercam. Juga membuat apa orang kata laporan yang sama, mengatakan saya tidak boleh bekerja, tidak boleh duduk lama, tidak boleh berdiri lama dan juga tidak boleh berjalan jauh. Apabila saya membuat fisiologi tulang belakang saya, lutut saya pula jadi bengkak. Sebab dah arthritis kan, dah kena orang kata apa, mungkin dia sangkut paut dengan yang belakang-belakang ni semua. Jadi bengkak. Bila bengkak saya nak berjalan sukar, saya nak bergerak sukar, saya nak pusing kaki pun sukar. Kan?
Lepas tu bila saya petikaikan benda ni dekat Profesor kata keputusan doktor tu adalah muktamad. Jadi saya nak tanya doktor-doktor panel Profesor ni di HPB pun ni, diorang ni selalu diorang anggap diri diorang ni Tuhan ke? Diorang pernah kena operate slip disc ke? Sampaikan pakar swasta punya laporan diorang tak boleh terima. Kalau laporan swasta diorang tak boleh terima, kenapa KWSP meneruskan hilang upaya kekal saya? Situ satu. Kalau hilang upaya kekal saya lulus, maknanya doktor tu mengiktirafkan saya memang tidak boleh bekerja. Apa yang Profesor punya panel ni dia pandang? Kalau ATA Profesor sendiri mengatakan sesuatu pencen ilat terdiri daripada dua. Satu, kezuhuran yang berkekalan yang tidak boleh diubati. Okey. Lagi satu adalah 1/3 hilang pendapatan daripada apa yang terdahulu. Okey. Sekarang satu kerja pun saya tak boleh dapat. Okey. Kalau saya boleh bekerja semula lah pun. Okey, saya nak minta panel Profesor ni semua carikan gaji macam mana saya dapat dulu dan benefitnya macam mana saya dapat dulu. Itu saya nak satu. Lepas tu kalau diorang kata boleh diubati, apa jaminan diorang kalau diorang boleh membedah tulang belakang saya ni semula? Sebab doktor yang membedah saya ni pun dia tak berani nak membedah saya lagi semula. Dia kata dia tak nak ambil risiko. Okey, sebab benda tu dah terkena kepada spinal cord saya. Sebab kali ini kalau operate, kemungkinan banyak bahayanya sebab dalam tu bukannya disknya asal, disk yang telah diimplankan. Okey, dengan dikelipkan oleh dua besi kiri kanan saya. Okey, bila panel Profesor ni beranggapan diorang ni Tuhan, kenapa kes yang dibuat di HRPB Ipoh, kes yang berkaitan dengan slip disc, pembedahan slip disc, kebanyakannya lulus? Kalau pakar swasta punya laporan tidak laku, saya galakkan supaya kerajaan tutup semualah hospital-hospital swasta ni. Sebab doktor swasta tak layak diorang punya laporan. Tak ditiraf langsung oleh panel Profesor yang diorang anggap diorang ni Tuhan di hospital-hospital kerajaan di mana-mana negeri pun. Benda ni telah dibangkitkan oleh ramai orang, termasuk dalam bicara, dialog ataupun Parti Sosialis Malaysia yang Profesor menolak hilang upaya kekal ataupun bencana kerja ataupun penyakit khidmat dan diterima oleh pekerja-pekerja yang kena tu lah kan. Memang tak ada bersangkut paut. Kalau tak ada bersangkut paut tulang belakang ni, kalau sesuatu terjadi pada tulang belakang ni, adalah kelumpuhan yang paling cepat. Selain daripada kita aksiden kaki, tangan. Tapi kalau belakang ni efek sikit je, lumpuh dia automatik senang. Tapi bagi diorang ni, saya heran sebab kawan isteri saya, dia kerja kilang tapi prolapse disc juga, L4, L5 sahaja. Tapi boleh diluluskan untuk ilat. Alasan dia, tak tahulah saya, mungkin dia kerja berdiri ke, kerja apa ke, tak tahulah. Tapi kalau nak bayarkan 65% daripada gaji asal, dia dapat 90 lebih je, 900 lebih je. Tapi kalau saya pula, kalau ditolak daripada 65% daripada gaji asal, diorang kena bayar full 2,450. Adakah kerana itu diorang tak nak bagi? Duit diorang ke? Panel Profesor ni memang tak boleh pakai. Terus terang saya cakap. Saya ingat Profesor ni tak boleh lantik doktor-doktor di hospital besar kerajaan dah lah. Sebab hospital kerajaan ni diorang menganggapkan yang orang yang sakit slip disc ni main-main. Orang yang pernah dibedah. Sebab saya dibedah tahun 2005 dulu, saya tak pernah claim dengan Profesor. Padahal masa tu saya bersuka untuk majikan saya apa semua. Tapi tak adalah saya nak claim. Sebab operation pun majikan dah bayar 34,000 lebih. Kan? Kita tak tahu pula kita boleh claim masa tu kat Profesor. Tak ada siapa yang suruh saya claim pun. Okay. Tapi bila trauma terjadi, bila leher kiri saya terkena, bahu kanan saya operate, belakang saya sakit, di situ trauma terjadi. So, diorang suruh saya fisio. Saya dah pergi fisio, dah full maximum fisio. Fisio dia habis kuat, dia akan letak traction, tarik pinggang kita. Lepas tu, sama ada letak heat, benda-benda panas di belakang yang sakit tu, ataupun ultrasound.
Tapi saya ni dah terlebih, dah siap kena karen apa semua lagi, pun tak bergerak. Dan doktor pakar pun dah buat uji kaji. Bila diorang tekan kat kaki kiri saya ni dengan benda tajam, kalau kita kena cucuk lah, kalau kaki kita ni sihat kan. Kalau kita kena cucuk sikit pun kita bisa gerak kaki kita kan. Ini tak ada gerak. So maknanya doktor tu nak apa? Doktor panel Pekeso ni nak apa sekarang ni? Nak tunggu sampai kita ni lumpuh atas kursi roda baru nak bagi ilat ke? Nak tunggu sampai umur saya 60 tahun ke? Habis rumah saya siapa nak bayar? Ni rumah dah kena tarik dah. So saya beranggapan yang panel Pekeso ni perlu ditukar lah. Doktor-doktor tu saya rasa biar badan bebas di bawah Kementerian Kesihatan juga, tapi bukannya kerajaan punya. Dan letaklah satu pakar spine di situ. Sebab apa? Pekeso kata dia akan letak seorang pakar terdiri daripada apa sakit yang kita kena lah. Contoh kalau jantung lah, mesti ada seorang pakar. Kalau ortopedik mesti ada seorang pakar ortopedik. Masalahnya ni spine, bukan ortopedik. Dia bukan kena dengan tulang masalahnya. Dia kena dengan saraf. Itu yang saya rasa doktor-doktor hospital besar di kerajaan ni tak tahu. Kan? So, diorang test saya macam mana tau? Test saya jenis tolak kaki saya, ibu jari saya solawai ibu tangan diorang. Itu you all tolak pun memang saya sakit lah. Sebab bila kita tolak ke dalam, dia akan tarik urat kita yang ke belakang ni akan tarik ke belakang. Kan? So, kalau dia suruh kita tolak depan pula, dia akan tarik yang depan ni. Urat-urat yang depan ni kan. Jadi, diorang nak tunggu sampai urat ni putus dulu ke? Ataupun taklah, saya pun tak tahu panel Pekeso ni macam mana. Sebab laporan daripada pakar swasta telah menunjukkan yang lengkap. Tiada, kalau dia sendiri yang sebagai pakar saya dulu tak berani nak bagi apa-apa komen yang sakit saya ni teruk. Kenapa panel Pekeso ni mengatakannya tiada apa-apa? Bagi saya, siapa-siapa yang pernah kena selidis ni memang rasanya sakitnya dengan cerita lah. Tuhan aja yang tahu kan. Jadi di sini saya petikaikan, saya harap Pekeso mengambil kira dan juga mendengar. Saya akan pergi ke rayuan saya yang keempat ni. Dan kali ini saya akan bercakap dengan doktor direct lah. Kalau dia tidak meluluskan daripada Yayasan Sultan Azlan punya laporan, maknanya dia murka kepada Sultan Perak, iaitu Raja Nazrin Shah. Sebab Raja Nazrin Shah yang melantik doktor ni untuk menilai dan menjadi doktor pakar di situ untuk menasihati siapa-siapa juga yang datang untuk membuat pemulihan. Okay. Saya ingat ada orang ni murka dengan Sultan lah. Itu yang saya akan cakap. Lepas tu nak jadikan cerita, Pekeso punya staff ada telefon saya untuk RTW, program Return to Work di Melaka, di bahagian di pusat rehabilitasi di Melaka. Masalahnya diorang saya pergi selama 6 bulan. Saya sudah tidak bekerja. Suruh pergi dalam masa 6 bulan. Tinggal anak, bini dan keluarga. Apa masalahnya diorang ni? Diorang ni tak faham hukum agama ke? Dalam tempoh 6 bulan tinggal isteri tanpa nafkah. Oh, agak-agak lah. Kan? Lagi satu, Pekeso ni, bila saya tengok dalam diorang punya akta, memang selidis tak ada, okay, diorang banyak kan. Tapi daripada 200 penyakit, sekarang adalah 3,000 penyakit yang termaktub di dalam Pekeso, di dalam akta 4 diorang. Dalam akta 4 diorang pun mengatakan yang doktor punya nilaian tu perlu adil. Tapi sekarang bagi saya tidak adil. Doktor Pekeso ni rasanya, itulah macam saya cakap, dia tak tahu apa yang diorang lihat. Kebanyakan yang kawan-kawan saya pergi pun memang gagal. Ada seorang kawan saya, Lokman Daud, pergi untuk selidis di bawah penyakit hikmat pun gagal. Sekarang member tu dah bertongkat. Saya lagi lah. Nak berjalan pun susah, nak drive pun susah. Kan? Kalau drive pun saya rasa 5 minit, 10 minit je. Sebab apa? Kaki akan kebas dan sakit. Tegang. Yang menjadikan kita ni jadi masalah adalah bila tuntutan kita tu tak diterima oleh Pekeso. Bukan Pekeso tapi panel Pekeso. Tapi Pekeso menurutkan saja. Saya ingat kena buka satu lagi, apa orang kata, akta. Budi bicara daripada Pekeso tu kena ada. Menilai. Adakah benar putusan doktor ni? Sebab apa? Kalau benar, kenapa laporan saya semua diorang tak baca? Kalau diorang baca laporan saya, diorang tak pandang kepada tajuk saja sakit, memang orang kata payahlah.
Dan kalau benar lah, kalau benda ni saya minta semua orang share benda ni ya. Kalau benar lah saya nak minta pekeso di setiap negeri ataupun di kita, saya minta di setiap negeri tapi saya aimkan di Ipoh. Saya minta pekeso keluarkan rekod semula yang pembedahan belakang ni, di mana dilakukan oleh pekeso panel kerajaan dengan yang mana dipohon oleh di bawah panel kerajaan dan juga di bawah pakar swasta. Saya nak tengok berapa banyak kes yang lulus di bawah panel kerajaan dan berapa banyak lulus kes di bawah pakar swasta. Kalau benda ni terjadi sebab dibanyakan yang membuat pembedahan ataupun membuat apa orang kata rujukan di hospital kerajaan lagi cepat dapat kelulusan tu daripada orang yang pakar swasta ni. Pakar swasta ni kena fight gila-gila punya. Tapi kalau pakar apa yang dibuat kerajaan yang dibedah oleh mereka semua lulus. Senang je. Sebab apa? Diorang yang buat. Habis diorang tak percaya doktor lain yang buat. Mana macam tu diorang tak bersependapat lah. Kalau macam tu bagi saya minta kerajaan untuk hapuskanlah hospital swasta. Sebab apa? Pakar-pakar hospital kerajaan semua dah bagus. Kan? Tapi saya nak cakap juga, yang pakar hospital kerajaan ni pun dalam 10 tahun, 7 tahun diorang kat situ, saya pasti diorang pun pindah ke pakar swasta. Hospital swasta. Jangan nak bohong lah. Kan? Sementara je kan buka kerajaan ni. Kan? Tapi saya tak apalah. Kalau saya kena halau daripada rumah dan saya kena anak-anak saya tak dapat sekolah, aku merempat, aku tuntut lah. Tengoklah kan. Sebab sifat aku sifat melawan. Saya harap benda ni sampai ke pekeso. Biar pekeso sendiri yang dengar. Biar Datuk CEO tu sendiri dengar. Sebab dalam dialog dia ada orang tu telefon di bawah sakit selidis juga dan telah dioperate selidis dia. Tapi komen doktor tidak memuaskan hati. Mana doktor tak baca laporan lah. Komen tu tak ada kena-mengena dengan laporan yang doktor pakar bagi ataupun doktor-doktor yang dibedah tu bagi kat kita untuk serahkan ke pekeso. Doktor-doktor ni tak baca dulu. Itu yang menjadi persoalannya sekarang. So, okay. Kalau ada apa-apa lagi saya akan update kes ni. Setelah waktu tu saya usahalah yang mana yang patut. Dan saya akan lawan dengan panel pekeso ni live bersama anda nanti bila saya dapat keputusan rayuan saya bila. Kita akan jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.